Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya akan teruskan dengan video saya yang kesekian kalinya iaitu 6.2, graf jarak melawan masa. Yang mana yang ini adalah subtopik daripada topik 6 dalam KBSM tingkatan 5 matematik, iaitu keseluruhan dan luas di bawah graf ataupun gradient and area under a graph. Baik, untuk contoh 1, kita tengok rajah menunjukkan graf jarak melawan masa bagi pergerakan suatu zarah. Zarah ni objek lah ataupun kita boleh wakilkan dari kereta, bas daripada P ke Q. Okey, pada titik P ke Q, daripada lokasi P ke Q. Okey, hitung laju purata dari P ke Q. Okey, laju purata. Apa-apa pun dalam soalan-soalan kita ni sebenarnya dia cuma nak minta kecerunan. Okey, laju purata tu ialah kecerunan. Okey, jom kita tengok untuk yang contoh 1. Okey, pertama sekali kita tengok gambar rajah kita. Kita ada satu graf jarak melawan masa. Okey, dia minta dalam soalan ialah hitung laju purata P ke Q. Okey, pertama sekali yang kita kena buat ialah ini ialah jarak bahagi dengan masa. Jadi kita cari jarak dulu. Okey, jarak P ke Q. Okey, jarak P ke Q. Kita tengok dekat sini. Okey, dekat jarak. Okey, kita bermula pada 5, saat ke-5 dan kita habis kepada saat ke-20. Jadi kat bawah ni kita tak ada lah, 0 ke 5 tu kita tak ambil kira. Jadi untuk dapatkan jarak antara 5 meter ke 20 meter. Jadi kita akan buat 20 tolak 5. Jadi kita akan dapat ialah 15 meter jarak kita. Okey, seterusnya sebab kita nak bagi jarak bahagi masa, kita akan tengok masa. Masa kita tengok dekat paksi X, paksi yang mendatar ni. Okey, 0 sampai 3. Jadi 3 tolak 0, kita akan dapat 3 lah. Jadi laju purata kita ialah jarak bahagi masa. Okey, jarak kita 15 meter bahagi dengan masa 3 second. 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. Jadi meter per second sebab kita deal dengan meter dan juga second. Negatif 1. Okey. Boleh buat di latihan A dan latihan 1B yang mana saya dah buat jawapannya dalam warna merah. Baik, ini adalah contoh kedua. Kita tengok dulu soalan dia minta apa. Rajah menunjukkan graf jarak melawan masa bagi pergerakan sebuah lori dari D ke E. Okey, dari titik D ke titik E ataupun daripada lokasi D ke lokasi E. Hitung purata. Okey. Hitung purata, laju purata dari D ke E. Okey. Sama juga dengan tadi. Cumanya sekarang ni titik kita dia terus ke 0,0. Tadi dekat tengah-tengah kan. Okey, macam mana kita nak buat? Sama juga. Pertama sekali kita akan cari jarak sebab kita akan dapat nanti jarak bahagi masa. Jarak kita ialah, okey, tengok dekat paksi Y jarak yang saya buat anak panah ni. 0 ke 28. Jadi 28 tolak 0 kita akan dapat 28 kilometer. Okey. Alert dengan kilometer dan juga meter. Kadang-kadang dia bagi dalam meter, dia minta jawapan dalam kilometer. Ada juga dalam kilometer dan dia minta jawapan dalam meter. Jadi kena convert. Jadi kena alert. Okey, kita tengok yang kedua pula, masa. Okey, masa belah bawah, paksi X. Okey, yang saya buat anak panah ni. Paksi X. Jadi 0 sampai 0.5. Jadi 0.5 tolak 0 kita akan dapat ialah 0.5 jam. Sebab dia minta dalam jam. Ada kadang-kadang dia minta dalam second. Okey. Jadi kita buat 8. Okey, jarak bagi masa 0.5 jam. Jadi kita akan dapat ialah 56 km per jam negatif 1. Okey, ni ada negatif ni. Okey. Jadi ada yang tanya, macam mana nak buat ni kan? Okey, tengok saja dalam soalan unit ni. Sebab kita cuma guna saja. Kalau dalam
fizik, dalam video-video fizik saya akan bagi tahu macam mana nak convert, macam mana nak tukar. Kadang-kadang kita buat km per J kat bawah tu. Yang tu untuk fizik. Untuk matematik kita cuma gunakan saja dan ikut balik apa yang soalan minta. Okey, boleh buat di latihan 2A dan juga latihan 2B. Ini adalah contoh 3. Okey, kita tengok. First kali kita tengok soalan dan kita fahamkan dulu. Rajah menunjukkan graf jarak melawan masa bagi sebuah bas. Graf PQR mewakili perjalanan bas itu. Hitung laju purata dari titik P ke titik R ataupun daripada lokasi P ke lokasi R. Jadi kita akan tengok. Pertama sekali macam kita tahu tadi formula kita ialah jarak bahagi masa. Jadi kita nak tentukan jarak dulu. Jarak P ke R. Okey, soalan kita nak jarak P ke R. Okey, kita tengok dekat sini. Ini ada P. P kita mula dekat titik 00. Okey, R kita dekat atas ni. Okey. Jadi jarak dia ialah kita tengok yang titik. Okey, R dia. Jadi kalau kita tengok R, okey, R kat sini ialah 60 km. Okey, kita tulis balik 60 km. Kita tengok dekat paksi Y. Paksi Y ni yang saya buat anak panah ni. Okey, untuk paksi X ataupun untuk masa saya buat warna lain. Okey. Dan kita nak tengok masa pula. Okey, masa kita kena tengok dekat paksi yang mendatar ni, paksi X. Okey, yang saya buat warna kuning ni. Okey, kita tengok dekat paksi X. Masa dia di 0 sampai 50. Jadi 50 minit lah. Okey, sebab kat sini minit. Jadi kita buat 60 km bahagi dengan, okey, kita bahagi dengan 50 minit. Jadi kita akan dapat 1.2. Okey, tulis balik kilometer per minit negatif 1. Negatif 1 ni sebab dia duduk di bawah, dia jadi negatif. Okey, yang tu kita tak payah pening-pening. Cuma kita tulis je negatif. Negatif 1. Macam tu ya. Kalau ada negatif 2, okey, kita buat negatif 2. Nanti mungkin kita akan jumpa soalan-soalan yang ada negatif 2. Okey, tak payah pening-pening. Oh, yang ni positif kan negatif. Okey, ikut saja yang ada dalam soalan. Okey. Ini boleh buat latihan nanti untuk latihan 3A dan juga latihan 3B. Okey, yang ni saya tak sempat nak buat yang warna merah tadi jawapan. Tapi boleh tengok kan. Okey, seterusnya yang terakhir untuk topik ini iaitu jarak bahagi masa. Okey. Pertama sekali macam tadi juga kita akan tengok soalan rajah menunjukkan graf jarak melawan masa bagi sebuah Pajero. Okey, yang ni sebenarnya saya saja letak Pajero ni. Sepatutnya soalan lain ni. Mungkin ni kereta. Okey, graf A, B, C, D mewakili perjalanan Pajero itu. Okey, kali ini kita ada soalan 1 dan soalan 2. Kita tengok soalan 1 dulu. Tempoh masa Pajero itu berhenti. Okey, dia dalam keadaan berhenti. Okey, yang kedua pula hitung laju purata. C ke D. Okey, ini yang macam contoh-contoh sebelum ni lah. Pertama sekali kita akan selesaikan dulu tempoh masa Pajero itu berhenti. Okey, kalau kita nak kaji graf, okey, kita ada macam ni. Macam ni, macam ni. Okey, dia yang ni sekata ya. Lepas tu naik balik. Okey, kita tengok yang dekat line mendatar ni dia akan merujuk kepada kenderaan tu berhenti. Okey, kat sini lah. B ke C dia berhenti. Okey, masa dia ialah kita akan ambil masa dia berhenti. Kita akan ambil 1.2 kita tolak dengan 0.8. Jadi kita akan dapat masa dia berhenti. Okey, sebab tengok yang ini, okey, yang ini negak berjalan, yang ini pun berjalan, cuma mendatar dia akan berhenti. Okey, itulah tempat yang berhenti. Okey, kita akan dapat 0.4 jam. Okey, kita tengok yang kedua iaitu hitung laju purata. Okey, dari C ke D. Pada titik C ke D. Okey, D ke D saya buat garisan sikit kat sini. Okey, yang warna hijau ni. C ke D. Jadi sama juga laju purata tadi kita akan ambil ialah jarak bahagi masa. Jadi kita akan tengok jarak dulu C ke D. Okey, kita tak payah tengok yang belakang ni, kita tengok daripada C, okay, pada C ni ke D sahaja. Okey, kita tengok jarak yang terakhir dia ialah 2 jam.
Di C, dia akan mula bukan pada kosong tapi 1.2 jam. Jadi kita akan tolak lah. Yang ni masa, sorry. Okay, tak apa kita tengok kat masa dulu. Jadi kita buat 2 tolak 1/2. Kita akan dapat 0.8 jam. Okay, ni untuk masa. Okay, tadi saya tersilap beritahu. Okay, kita tengok jarak pula. Okay, kita tengok jarak pula. Untuk jarak, kita akan tengok daripada C ke D saja. Okay, yang ni. Okay. C ke D saja. Okay, kita tengok. Jarak yang paling akhir ialah 90 km. C kita mula kat 40. Jadi kita akan buat ialah 90 tolak 40. Jadi kita akan dapat 50 km. Jadi kita akan bahagi 50 km kita bahagi dengan 0.8 jam. Jadi kita akan dapat 62.5 km per jam negatif 1. Okey, boleh buat di latihan 4A dan latihan 4B. Macam biasa, kalau ada apa-apa masalah boleh tulis di ruang komen dan saya akan bantu. Yang mana pelajar saya boleh terus WhatsApp saya 24 jam saya akan jawab. Okey. Dan kalau boleh video ni kita sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kita. Sebab apa? Sebab kalau ilmu itu kita sebarkan, kita kongsi dengan kawan kita, insya-Allah kita lagi mudah untuk dapat pelajaran kita.